Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Nordayana dan rakan-rakan. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan berkaitan alat teknologi yang boleh digunakan dalam persekitaran pembelajaran inovatif. Terdapat 5 jenis alat teknologi yang ingin saya kongsikan iaitu Canva, Kahoot, Padlet, MindMeister dan juga Google Classroom. Alat teknologi yang pertama ialah Canva. Antara kelebihan Canva ialah aplikasi ini menyediakan pelbagai template dan elemen multimedia yang boleh digunakan. Selain itu, ianya boleh dijalinkan bersama aplikasi lain seperti YouTube, Google Drive dan lain-lain lagi. Bahan yang dicipta menggunakan Canva boleh dikongsikan bersama pengguna lain terutamanya rakan pelajar. Bahan yang telah siap dihasilkan boleh dimuat turun ke dalam pelbagai format, contohnya dalam bentuk PDF, video maupun imej. Walau bagaimanapun, antara kelemahan aplikasi ini ialah ianya hanya boleh digunakan secara atas talian dan memerlukan pelajar dan guru untuk menggunakan ID Delima bagi mendapatkan kandungan penuh dalam Canva. Bagaimana Canva boleh digunakan dalam persekitaran pembelajaran inovatif? Antaranya adalah dengan guru boleh mencipta bahan pembelajaran dan lembaran kerja menggunakan elemen yang terdapat dalam Canva bagi melibatkan pelajar dalam pembelajaran. Pelajar juga boleh menggunakan Canva untuk membuat aktiviti berasaskan projek seperti penghasilan poster, infografik ataupun video yang berkaitan dengan pembelajaran. Ini dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Pelajar juga boleh ditugaskan bersama rakan mereka secara atas talian untuk menjadikan pembelajaran bersifat sosial dan kolaboratif. Hasil projek yang dibina kemudiannya boleh dibentangkan secara langsung atau menggunakan kaedah rakaman melalui menu present. Aktiviti ini dapat memberikan cabaran kepada pelajar dalam pembelajaran. Alat teknologi kedua adalah Kahoot. Antara kelebihan Kahoot adalah aplikasi ini telah menyediakan banyak contoh soalan yang boleh digunakan secara terus. Kuis ataupun survey berbentuk soalan aneka pilihan ataupun berbentuk soalan terbuka boleh dibina oleh pengguna. Setiap soalan kuis boleh dijalinkan bersama elemen multimedia bagi menjadikan soalan tersebut lebih menarik. Kahoot juga boleh dimainkan oleh pengguna secara individu ataupun secara berkumpulan. Keputusan kuis yang telah diselesaikan boleh dijana dalam bentuk menu laporan secara real time. Namun, pengguna Kahoot perlu menaik taraf akaun mereka bagi membolehkan mereka menggunakan semua kelebihan yang ada dalam Kahoot ini. Kahoot boleh digunakan dalam persekitaran pembelajaran inovatif dengan guru memberikan kuis kepada setiap fasa pembelajaran yang bersesuaian. Ini membolehkan guru untuk menilai tahap pemahaman pelajar dari semasa ke semasa. Selain itu, aplikasi ini boleh ditetapkan untuk pelajar menjawab secara berkumpulan menggunakan team mode bagi menggalakkan pelajar untuk berbincang secara kolaboratif bersama rakan mereka bagi mendapat jawapan yang betul. Elemen gamifikasi yang terdapat dalam Kahoot seperti points dan leaderboard dapat menaikkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. Ianya sesuai dengan salah satu prinsip persekitaran pembelajaran inovatif yang mementingkan motivasi dan emosi pelajar. Alat teknologi ketiga adalah Padlet. Antara kelebihan Padlet adalah pengguna boleh memuat naik pelbagai bahan berbentuk multimedia seperti imej, video dan audio bersama nota yang telah disediakan. Padlet juga membenarkan pengguna untuk melakukan aktiviti perbincangan melalui ruangan komen atau memberikan reaksi serta ianya boleh dikongsi secara atas talian untuk aktiviti kolaborasi. Namun, Padlet ini memerlukan capaian internet bagi pengguna mengakses kandungannya. Dalam persekitaran pembelajaran inovatif, Padlet boleh digunakan oleh pelajar untuk mengumpul isi pembelajaran yang ditemui dari pelbagai sumber ke dalam ruangan yang disediakan. Ini membolehkan pelajar untuk belajar mengikut keupayaan diri. Pelajar juga boleh melaksanakan aktiviti berbentuk kolaborasi dengan berkongsi maklumat yang diperoleh dan kemudiannya membuat perbincangan menggunakan ruangan komen yang tersedia. Justru itu, ianya dapat menggalakkan pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Hasil yang telah dibina menggunakan Padlet seterusnya boleh digunakan guru untuk mentaksir dan memberikan maklum balas berkaitan pembelajaran kepada pelajar. Ianya bertepatan dengan salah satu prinsip persekitaran pembelajaran inovatif bagi pentaksiran untuk pembelajaran. Alat teknologi keempat adalah MindMeister. MindMeister merupakan aplikasi peta minda yang membolehkan pengguna mereka peta minda yang menarik dan mudah menggunakan layout yang telah disediakan. Peta minda tersebut boleh ditambah nota, pautan ke bahan lain, muat naik fail maupun imej. Ianya membenarkan pengguna untuk berkongsi bersama pengguna lain secara kolaboratif. Antara kelemahan aplikasi ini adalah tiada ruangan bagi komen dan maklum balas guru disediakan, serta ianya memberikan akses yang terhad kepada pengguna yang menggunakan akaun percuma. Terdapat beberapa idea bagaimana MindMeister ini boleh diintegrasikan dalam persekitaran pembelajaran inovatif. Antaranya, guru boleh menggunakan peta minda yang dibina untuk mencetuskan idea dan menggalakkan inkuiri dalam kalangan pelajar. Ini dapat membentuk pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Selain itu, pelajar boleh melaksanakan aktiviti berkumpulan untuk mengumpul dan membincangkan isi pembelajaran dalam bentuk peta minda.
Peta minda yang telah dihasilkan itu kemudiannya boleh dijadikan bahan pembentangan kumpulan mereka. Alat teknologi terakhir adalah Google Classroom. Antara kelebihan aplikasi Google Classroom ini ialah ianya boleh digunakan bersama aplikasi Google Workspace yang lain dan juga aplikasi seperti YouTube, Kahoot dan Workwall. Google Classroom juga sesuai untuk digunakan dalam pelbagai peranti seperti komputer ataupun diakses melalui alat mudah alih. Bahan pembelajaran yang telah disediakan boleh diakses secara berulang kali oleh pelajar dan guru tanpa had. Namun, untuk mengakses Google Classroom, pelajar perlu terlebih dahulu mempunyai akaun dan mendaftar masuk menggunakan akaun Google ataupun ID delima yang ditetapkan. Bagi menggunakan Google Classroom dalam persekitaran pembelajaran inovatif, guru boleh berkongsi pelbagai bahan berbentuk nota, imej dan video untuk mencetuskan idea awal pelajar terhadap isi pembelajaran. Pelajar boleh membuat aktiviti dan latihan yang diberikan mengikut masa dan keupayaan diri. Pelajar juga boleh menjalankan aktiviti perbincangan antara pelajar dan pelajar melalui ruangan komen. Selain itu, maklum balas berkenaan pembelajaran dapat diberikan oleh guru secara terus kepada pelajar menggunakan ruangan tersebut juga. Ini menyokong dua prinsip persekitaran pembelajaran inovatif dalam mewujudkan pembelajaran bercirikan kolaboratif serta pentaksiran untuk pembelajaran. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai alat teknologi yang sesuai untuk dimanfaatkan dalam persekitaran pembelajaran inovatif. Guru boleh menggunakan alat teknologi dalam pengajaran mereka untuk meningkatkan keberkesanan strategi pembelajaran yang diterapkan. Alat teknologi juga dapat membantu pelajar dalam meningkatkan penglibatan dan motivasi mereka terhadap pembelajaran. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nordayana atas bimbingan di sepanjang kursus persekitaran pembelajaran inovatif ini. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih.